Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Muallimah Nur Fadilah binti Ismail. Hari ini kita akan masuk pelajaran fiqh tahun 4. Murid-murid masih ingatkah lagi pembelajaran kita pada minggu lepas? InsyaAllah pada minggu ini kita akan menyambung pelajaran pelajaran yang kedua, iaitu khutbah Jumaat. Tajuk kita hari ini ialah khutbah Jumaat. Seterusnya. Pengertian khutbah Jumaat. Sama-sama kita baca, ikut Mukadimah baca kat sini. Pengertian khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat ialah syarahan yang mengandungi nasihat dan pengajaran, dibaca sebelum solat Jumaat. Lagi sekali, khutbah Jumaat ialah syarahan yang mengandungi nasihat dan pengajaran, dibaca sebelum solat Jumaat. Seterusnya. Hukum membaca khutbah. Hukum membaca khutbah ialah wajib. Hukum membaca khutbah ialah wajib. Seterusnya. Seterusnya, syarat sah khutbah Jumaat. Kita tengok sama-sama. Baca dan fahami. Khatib hendaklah seorang lelaki. Khatib ni siapa? Khatib ni ialah imam yang membaca khutbah. Ia dipanggil khatib. Imam yang baca khutbah, dia dipanggil khatib. Khatib hendaklah seorang lelaki. Khatib membaca dengan berdiri. Seterusnya, khatib hendaklah duduk sebentar antara dua khutbah. Khutbah ada dua, jadi khatib ni perlu duduk sebentar di antara dua khutbah. Seterusnya, khatib hendaklah menutup aurat. Seterusnya, khatib suci daripada najis pada pakaian, badan dan tempat. Seterusnya, khatib suci daripada hadas kecil dan besar. Khatib hendaklah berkhutbah dengan suara nyaring. Nyaring macam mana? Nyaring dengan suara yang lantang, suara yang kuat. Itu maksud suara nyaring, suara yang kuat. Seterusnya, rukun khutbah dibaca dalam bahasa Arab. Khutbah disampaikan pada waktu zuhur. Bila dah masuk waktu zuhur, maka khatib tadi dia akan boleh menyampaikan khutbah. Seterusnya, khutbah disampaikan sebelum solat Jumaat. Khutbah disampaikan sebelum solat Jumaat. Masuk je waktu zuhur tadi, terus khatib ni baca khutbah. Selepas baca dua khutbah, barulah solat Jumaat. Berturut-turut di antara khutbah dan solat Jumaat. Apa maksud dia kat sini? Maksud berturut-turut, selepas sahaja khatib membaca khutbah, maka terus solat Jumaat. Tidak perlu lagi untuk melengah-lengah, menunggu-nunggu. Terus sahaja solat Jumaat. Khatib didengar sekurang-kurangnya oleh 40 orang lelaki yang wajib solat Jumaat. Ini syarat sah kat sini. Khutbah wajib didengar sekurang-kurangnya 40 orang lelaki yang wajib solat Jumaat. Seterusnya. Sama-sama kita baca dan fahami di sini. Rukun khutbah Jumaat. Rukun khutbah Jumaat. Kat sini ada 5 rukun. Ini kamu kena ingatnya, 5 rukun khutbah. Yang pertama, memuji Allah dalam khutbah pertama dan kedua dengan lafaz Alhamdulillah. Lagi sekali, memuji Allah dalam khutbah pertama dan kedua dengan lafaz Alhamdulillah. Yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pada khutbah pertama dan kedua. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Perlu berselawatnya, perlu selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada khutbah pertama dan kedua. Sekurang-kurangnya berselawatlah Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, memberi peringatan supaya bertakwa kepada Allah pada khutbah pertama dan kedua. Memberi peringatan supaya bertakwa kepada Allah pada khutbah pertama dan kedua. Yang keempat, membaca satu ayat Al-Quran dengan sempurna, sama ada dalam khutbah pertama atau kedua. Ini khatib tadi. Kan rukun khutbah tadi. Khatib tadi dia perlu membaca satu ayat Al-Quran dengan sempurna, sama ada dia nak baca dalam khutbah pertama ataupun kedua. Seterusnya yang kelima, berdoa pada khutbah kedua. Dalam khutbah kedua dia ada doa. Ini adalah rukun khutbah Jumaat. Ingat ya, memuji Allah, membaca selawat, seterusnya memberi peringatan supaya bertakwa, supaya ikut syariat Allah. Seterusnya membaca satu ayat Al-Quran. Dan last sekali, yang kelima, berdoa pada khutbah kedua. Seterusnya, sama-sama kita lihat di sini. Perkara-perkara sunat ketika berkhutbah. Apakah perkara-perkara sunat ketika berkhutbah? Apa yang kita boleh buat ketika berkhutbah ni? Yang pertama, khatib berkhutbah di atas minbar atau tempat tinggi. Biasa kita akan nampak. Biasa lelaki yang pergi solat Jumaat dia akan nampak. Dan perempuan kita boleh tengok di dalam TV, khatib, imam yang baca khutbah tu dia duduk di atas minbar ataupun tempat yang tinggi. Seterusnya, membaca khutbah dengan terang dan fasih. Membaca khutbah dengan terang dan fasih. Terang dan fasih dengan jelas lah. Fasih ni dengan jelas. Seterusnya, memandang kepada para jemaah. Memandang, khatib ni dia mesti memandang kepada para jemaah sambil baca khutbah tadi. Seterusnya, memberi salam sebelum berkhutbah. Memberi salam dahulu. Sebelum dimulakan khutbah, baca khutbah, bagi salam dulu. Seterusnya, khatib duduk sebentar selepas memberi salam. Memberi salam tadi, lepas beri salam, khatib ni duduk sebentar selepas memberi salam. Seterusnya, khatib menyampaikan khutbah secara tertib. Khatib dia menyampaikan khutbah secara tertib. Seterusnya, khatib memegang tongkat ketika berkhutbah. Khatib memegang tongkat ketika berkhutbah. Ini adalah perkara-perkara sunat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 perkara-perkara sunat ketika khutbah. Boleh ulang lagi sekali. Perkara-perkara sunat ketika khutbah. Ikut sama-sama muklimah baca. Khatib berkhutbah di atas minbar atau tempat tinggi. Yang kedua, membaca khutbah dengan terang dan fasih. Yang ketiga, memandang kepada para jemaah. Yang keempat, memberi salam sebelum berkhutbah. Yang kelima, khatib duduk sebentar selepas memberi salam. Yang keenam, khatib menyampaikan khutbah secara tertib. Yang ketujuh, khatib memegang tongkat ketika berkhutbah. Seterusnya, hikmah. Sama-sama ikut muklimah baca. Hikmah
khutbah Jumaat. Okey, apa hikmahnya? Ada 4 kat sini. Hikmah bila mendengar khutbah Jumaat. Okey, yang pertama, dapat meningkatkan keyakinan terhadap syariat Islam. Dapat meningkatkan keyakinan. Kita yakin terhadap syariat Islam, agama Islam kita akan yakin. Seterusnya, dapat menambahkan ketakwaan kepada Allah. Dapat menambahkan ketakwaan kepada Allah. Okay, ini hikmahnya bila kita mendengar khutbah Jumaat. Seterusnya, dapat nasihat dan pengajaran daripada isi khutbah. Dapat nasihat dan pengajaran daripada isi khutbah. Yang keempat, dapat mengetahui hal ehwal semasa. Dapat mengetahui hal ehwal semasa. Sebab khatib ni dia akan memberi khutbah berdasarkan isu-isu semasa. Okey, pasti kamu kena ingat ya. Ini adalah hikmah khutbah Jumaat. Okey, seterusnya, tahukah anda? Okey, kat sini ada soalan, tahukah anda? Okey, jika tidak tahu, mari kita baca sama-sama. Okey, tahukah anda waktu doa mustajab adalah ketika khatib duduk antara dua khutbah. Okey, maksudnya di sini, waktu mustajab untuk kita berdoa, untuk kita berdoa ialah ketika khutbah dia duduk antara dua khutbah. Waktu tu kita semua boleh berdoa. Apa saja doa yang kita nak doa, yang kita nak mohon, nak pohon kepada Allah, kita boleh terus berdoa. Ya, pasti kita yakin doa ini akan mustajab, akan diterima. Mustajab ni akan diterima oleh Allah. Seterusnya, amalkan. Apa yang disuruh amalkan ni? Sentiasa diam, mendengar dan menghayati khutbah Jumaat yang disampaikan oleh khatib. Ini pesanan untuk orang yang pergi solat Jumaat. Bila dengar khutbah, sentiasa diam. Diam, mendengar dan menghayati. Ya, kamu tak boleh tidur. Bukan diam ni maksudnya tidur. Diam ni maksudnya senyap, tidak bercakap, tidak bersembang di antara rakan-rakan. Okay, sentiasa diam, mendengar dan menghayati khutbah Jumaat yang disampaikan oleh khatib. Okey, baik, ini sahaja tajuk kita untuk hari ini, iaitu khutbah Jumaat. Okey, sekian, terima kasih. Okey, insya-Allah kita akan sambung pembelajaran kita pada minggu hadapan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.